cobaan 1-2. InsyaAllah. Jadi kita buka kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil du'ain jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wassanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang sama-sama join kuliah subuh pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah subuh berkenaan tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perbahasan dan perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah sebanyak akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, insya-Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita sambung 2-3 ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebut Al-Quran dan surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatun lahumul ardu maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya hasratan 'alal ibad. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Maksudnya alangkah besarnya kerugian yang ditanggung di atas hamba. Alangkah besarnya penyesalan, kerugian ataupun penyesalan yang ditanggung oleh hamba-hamba. Maksudnya hamba-hamba ni hamba-hamba yang ingkar kepada kebenaran ataupun hamba-hamba yang ingkar kepada ajakan para rasul yang sebelum inilah. Ada riwayat menyatakan rasul-rasul yang sebelum ini. Jadi ayat ini adalah sambungan daripada kisah Ashabul Qaryah itu, kan. Wajah asal Madinati rajul yasa, datanglah seorang lelaki daripada hujung kota yang mengajak supaya mereka itu bin al-taqiyah beriman kepada 3 orang rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi alangkah tetapi sebaliknya mereka menolak ajakan laki-laki itu yang mengajak beriman kepada Rasul, dan akhirnya Habib An-Najjar itu telah pun dibunuh oleh penduduk Antakya. Jadi ada orang menyatakan bahawa ayat ini sambungan daripada ayat yang sebelum ini,
Tetapi ada pula menyatakan ayat ini bukan sambungan daripada ayat yang berkenaan dengan 3 orang Rasul ataupun kisah Habib An-Najjar. Cuma nak nyatakan pada kita ini sesuatu penyesalan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Ya hasatan al-ibad ma ya'tihi min rasuli illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh besar perasaan kesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang ingkari kepada kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang Rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolokkan para Nabi dan para Rasul itulah. Jadi ini nak menggambarkan pada kita sikap penyesalan. Walaupun di dunia mereka tidak menyesal, kita tak nampak pun mereka menyesal ke dunia, tetapi di akhirat besok mereka menyesal di atas sikap mereka melawan ajakan para rasul, para nabi dan juga dai-dai, para ulama dan sebagainya, kan, pendakwah-pendakwah yang mana mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini peringatan kepada Allah bahawasanya pada hari kiamat besok mereka akan melihat sendiri azab neraka. Maka pada masa itulah akan datangnya penyesalan. Dia ada riwayat menyatakan tafsiran menyatakan begitulah. Jadi penyesalan itu ialah penyesalan di akhirat. Walaupun ada juga penyesalan di dunia yang berlaku pada manusia, tetapi penyesalan yang sangat besar, yang sangat sangat menyesal, itulah penyesalan di akhirat apabila mereka dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka gagal lulus ujian untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Al-Zajjaj, maksud dengan penyesalan ini ialah al-hasratu ayyarkabal insan min syiddatin nadam ma la nihayata lahu hatta yabqa qalbuhu hasiran. Maksud hasrah ni, hasrah mana kerugian ni, maksudnya manusia menanggung penyesalan yang dahsyat yang tidak ada kesudahannya sehingga hatinya sentiasa berada dalam keadaan kesal dan kecewa. Itu maksudnya lah. Maksud penyesalan ini, manusia menanggung penyesalan yang dahsyat yang tidak ada kesudahan penyesalan tadi sehingga hati mereka sangat kecewa lah dengan apa yang telah pun mereka terima di asas penolakan mereka terhadap dakwah-dakwah para nabi dan para rasul. Ibn Abbas mentafsirkan ayat ya hasratan ila ya hasrah 'alal ibad. Ya wailan minal ibad. Ya wailan minal ibad. Maksudnya sungguh besar kecelakaan yang menimpa hamba-hamba yang menolak kebenaran tadilah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan sebab berlakunya penyesalan besar itu ialah mereka tidak menerima Rasul dan ajarannya, bahkan mereka mempersenta dan menentang sehingga ada di kalangan mereka yang diseksa dan dibunuh. Ada di kalangan para Nabi dan para Rasul itu yang diseksa, yang dibunuh. Dan ada di kalangan mereka itu yang dihalau dan sebagainya, diejek, dicaci maki. Kan dia macam yang berlaku pada Nabi dilontar, dibaling dengan batu oleh penduduk Yathrib. Malahan dalam peperangan juga ada di kalangan mereka cuba untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Dalam peristiwa hijrah berlaku jugalah mereka mengepung rumah baginda Rasulullah SAW dengan tujuan untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Yang tujuannya untuk menyekat dakwah dan juga ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini juga, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Tidak datang pada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkan Rasul tadi. Ada yang menyatakan Rasul itu gila, ada yang menyatakan Rasul itu gila, ada yang menyatakan Rasul itu tukang sihir, ada Rasul menyatakan pendusta dan berbagai-bagai lagi tuduhan yang dilemparkan ke atas Rasulullah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa yaquluna inna latariku alihatina bisyairin majnun. Wa yaquluna inna latariku alihatina bisyairin majnun. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya serta mereka orang musyrik berkata, patutkah kami mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah ni kerana mendengar ajakan seorang penyair gila. Jadi mereka menganggap
Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu seorang penyair. Kan? Wa yaquluna inna latariku aliyatina bisyairin majnun. Lalu mereka berkata, kan, kenapa kami nak tinggalkan Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah ni, yang kami puja ni, yang kami sanjung dan sebagainya, yang kami jaga mereka. Tetapi Tuhan-Tuhan mereka itu daripada tafsiran ayat sebelum ni telah nyatakan bahawa Tuhan-Tuhan mereka itu, kalau seandainya Tuhan-Tuhan mereka itu terbakar, jadi Tuhan-Tuhan mereka itu tak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Malahan orang-orang yang menyembah patung berhala itu pun, kan, kalau seandainya rumah mereka terbakar dan patung itu berada dalam rumah itu, patung itu juga tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka dan juga rumah yang terbakar. Itu juga kalau seandainya berlaku banjir besar, kan, sehingga menenggelamkan rumah-rumah ibadah mereka, yang mana terdapatnya patung-patung yang mereka puja dalam rumah itu, dan patung-patung itu pun tidak mampu menyelamatkan diri patung itu, malahan dia juga tidak mampu untuk menyelamatkan penghuni rumah tersebut. Jadi hendaklah kita mengambil, kan, pengajaran iktibar ke situ, bahawa sesungguhnya patung-patung itu tidak ada kuasa apa-apa. Yang ada kuasa ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan-golongan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan hati mereka keras, kan, dan memang mereka tak nak terima ajaran para nabi dan rasul itu ataupun ajaran dai, pendakwah-pendakwah dan sebagainya. Mereka berkata bahawa yang datang untuk berdakwah pada mereka itulah golongan-golongan orang-orang yang mengamalkan sihir. Jadi mereka mendakwa nabi dan rasul itu mengamalkan sihir. Inilah alasan yang paling mudahnya dapat mereka berikan untuk menolak ajakan para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sad pula. Tadi surah As-Saffat ayat 35. Kemudian dalam surah As-Sad ayat 4 Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Dan mereka merasa hairan bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi amaran di kalangan mereka sendiri, dan mereka yang kafir itu berkata, orang ini adalah orang yang ahli sihir. Mereka mendakwa pula, kan, bahawa para nabi dan rasul itu ahli sihir. Ataupun juga mereka juga mendakwa para nabi dan rasul itu ataupun pendakwah-pendakwah ini sebagai pemecah belah masyarakat, pemecah belah ahli keluarga, pemecah belah orang kata persatuan dan sebagainya. Maknanya mereka pendakwah-pendakwah ini ataupun para nabi, para dai, para asatizah, kan, para mubalik-mubalik Islam ni dan sebagainya, mereka akan dituduh dan dilabel dengan berbagai labelan, kan, dengan tujuan untuk menyekat mereka daripada berdakwah kepada mereka golongan-golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ad-Dhahhak mentafsirkan tafsiran yang lain dengan menyatakan innaha hasratul malaikati alal kufari hina kazzabu rusul. Innaha hasratul malaikati alal kufar hina kazzabu rusul. Sesungguhnya penyesalan yang besar, iaitu penyesalan malaikat ke atas orang-orang kafir ketika mereka mendustakan rasul-rasul. Yang ini para malaikat kecewa dengan sikap mereka yang tidak bersyukur dan menolak kedatangan para rasul yang datang untuk membimbing dan menunjukkan jalan kebenaran. Ini tafsir daripada Al-Dhahhak. Jadi maksud penyesalan ini ialah penyesalan pada malaikat. Malaikat menyesal ataupun kecewalah dengan sikap orang-orang yang ingkar ini, yang tidak mahu menerima ajakan para rasul. Baik, kemudian sedangkan kita dah nampaklah apa-apa yang berlaku sejarah yang sebelum ini, kan. Jadi hati mereka ini tertutup sebenarnya. Hati orang-orang yang didakwah tadi tertutup, yang tidak mahu mendengar. Sedangkan mereka melihat sendiri kesan-kesan daripada sejarah-sejarah di
daripada umat-umat yang sebelumnya. Kalau pada zaman baginda Rasulullah SAW itu, orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka sebenarnya melihat kesan-kesan sejarah yang sebelum ini. Kerana orang kafir Musyrik Mekah ni mereka suka berdagang ke Syam, berdagang ke Palestin dan sebagainya. Dalam perjalanan itu mereka melihat kesan-kesan sejarah-sejarah kan umat yang nabi-nabi yang sebelum ini, tetapi di kalangan mereka itu tidak mahu menerima pengajaran tersebut. Tidak mahu menerima pengajaran. Bukan mereka tak didedahkan. Mereka bukan tidak mereka diberi peringatan dan sebagainya, diberi peringatan. Tetapi mereka tidak mahu disebabkan oleh keegoan mereka, sikap bongkah, sombong dan sebagainya kan, yang menyatakan mereka lagi bijak. Kan, malahan di kalangan mereka itu yang lebih tua daripada pendakwah-pendakwah. Jadi mereka mengatakan mereka lebih dahulu makan garam. Istilah kita, mereka dahulu makan garam daripada pendakwah ini kan. Jadi pengalaman mereka lagi banyak berbanding dengan pendakwah-pendakwah. Jadi itu sebab mereka ingkar kepada ajaran para nabi dan rasul dan juga dai-dai pendakwah dan sebagainya. Baik. Kemudian apakah pelajaran daripada ayat yang ini, ayat 30 ini? Pertama, mengiktiraf kerasulan dan menerima pakai risalah yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul adalah wajib. Wajib setiap orang-orang yang didakwah tadi, wajib bila dakwah telah sampai pada mereka, wajib mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada para nabi dan rasul, beriman pada hari kiamat, beriman dengan qada qadar dan sebagainya. Kerana kata lihat kepada rukun iman itu, di mana rukun iman itu ada 6 perkara, antaranya ialah beriman kepada Allah, beriman pada rasul, para malaikat dan sebagainya. Jadi bila didakwahkan, kalau ikutkan wajib mereka berimanlah. Jadi kalau tidak mau beriman, maka wajib pula mereka menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah Taala nak sebaliknya, itu bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kalau tidak daripada sifat 20 itu, ialah antara sifat 20 yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Taala boleh menseksa orang-orang yang taat dan juga boleh memberikan kebahagiaan kepada orang yang ahli maksiat. Itu serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila dakwah para nabi dan rasul telah sampai, kalau mereka tidak mahu menerima kan ajakan para nabi dan rasul itu, maka boleh Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab pada mereka, sama ada azab di dunia ataupun azab di akhirat. Baik, kemudian Allah Taala menyebut dalam Al-Quran dan pengajaran lagi, menolak ajaran Rasul akan menyebabkan kerugian dan penyesalan yang besar yang tiada kesudahan akhirat. Kemudian Allah Taala sebut dalam Quran dalam ayat yang 31, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa tidak kembali lagi pada mereka, bahkan kembali pada kami untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi kemudian Allah Taala mencela penduduk Mekah kerana tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan tidak mengambil pengajaran daripada kehancuran umat-umat terdahulu. Mereka tak ambil pengajaran pun daripada kehancuran umat-umat terdahulu tu kan. Inilah yang nasib malang lah yang menerima golongan-golongan kafir Quraisy. Bukan mereka, macam saya cakap tadi, bukan mereka tak nampak kesan-kesan sejarah yang mereka lalui ketika dalam perjalanan. Kerana orang kafir, orang musyrikin ni, orang Arab ni, mereka memang suka pergi, orang kata, berdagang ke utara, berdagang ke selatan, berdagang ke barat kan, ke timur, barat dan sebagainya. Mereka suka berdagang lah. Kerana Arab ni memang ahli pedagang kan, banyak kalau mereka itu pedagang. Dan bila mereka berdagang tadi, mereka akan bawa balik dengan keuntungan yang besar dan sebagainya. Contoh dalam peristiwa yang berlaku dalam kisah kata
dalam peperangan Badar itu. Sebelum berlakunya peperangan Badar, Abu Lahab ataupun Abu Jahal dia mau balik dagangan yang banyak. Kerana berniaga negeri Syam, dia mau balik banyak dagangan-dagangan yang mereka buat balik, kan? Ini nak menggambarkan kepada kita bahawa mereka ni ahli pedagang, dan mereka ketika dalam perjalanan tadi mereka juga melihat kesan-kesan umat-umat yang terdahulu, kesan-kesan sejarah umat terdahulu yang mereka lalu dalam, yang mereka lihat dalam perjalanan tadi, tetapi malangnya mereka tidak mengambil iktibar daripada kesan-kesan umat terdahulu yang telah pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Allah Taala sebut dalam Quran tadi, alam yarau kam ahlakna min qablihim minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah orang kafir Mekah itu mengetahui berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut alaihissalam, kan, kaum umat Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya. Banyak umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh kekufuran dan perangai buruk mereka yang mendusta dan mempesakan rasul-rasul yang utusan. Annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya umat-umat yang telah dibinasakan itu tidak dapat lagi kembali ke dunia untuk memberitahu pada mereka yang belum dibinasakan. Bahkan betapa buruknya keadaan dan kesudahan orang-orang yang kafir. Ayat ni jelas menunjukkan dakwaan golongan ad-dahriyin ataupun dahriyun. Ad-dahriyun ialah golongan yang bertekad dengan peredaran masa. Mereka ingkarkan Allah dan menyatakan alam ini wujud sejak azali dan kekal selama-lamanya. Ni golongan-golongan dahriyun ni golongan yang kata bertikad bahawa alam ni akan kekal selama-lamanya, tidak ada kebinasaan. Sedangkan alam ini satu masa nanti akan dibinasakan, akan berlakunya kiamat, akan berlakunya kehancuran alam, berlakunya kiamat, kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak kali berkenaan dengan hari kiamat ini, seperti dalam surah Haqqah, surah Kiamat dan sebagainya. Yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar akan berlaku. Yang mana cuma peristiwa kiamat ini hanya Allah Ta'ala sahaja yang tak tahu bilakah kiamat. Dan golongan ad-dahriyun ni golongan yang ingkar dan juga menolak, kan, hujah-hujah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang mana para nabi dan para rasul menyatakan akan berlaku kiamat nanti, tapi mereka menyatakan tidak mungkin berlaku kiamat. Dan kalau seandainya mereka mati pun, suatu hari nanti mereka akan dihidupkan semula di dunia yang sama, bukannya dunia yang lain. Jadi mereka bertekad bahawa mereka akan dikembalikan semula ke dunia. Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran, dia kata wa qalu wa ma hiya illa hayatuna dunya namun wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar wa ma lahum min zalika min ilmin inhum illa yazunnun. Maksudnya, lalu mereka berkata, tiadalah kehidupan kami ini kecuali kehidupan di dunia. Kami hidup dan kami mati. Kami mati dan kami hidup, dan tiada yang membinasakan kami kecuali masa. Wa ma lahum min zalika min ilmin, dan tiada bagi mereka demikian tadi daripada pengetahuan. Inhum illa yazunnun, mereka hanya menyangka-nyangka saja. Mereka sangka sajalah bahawa dunia ini tidak akan berlaku kiamat. Sedangkan ada di kalangan kafir juga menyatakan dunia ini akan berlaku kiamat, dunia akan berlaku kehancuran dan sebagainya. Akan berlakunya planet-planet akan melanggar di antara satu sama lain. Ini golongan-golongan yang kafir juga mendakwa begitu, sebahagian daripada mereka. Tapi ada sebahagian daripada mereka menyatakan tidak akan berlaku kiamat. Kalau mereka mati pun, suatu hari nanti mereka akan dihidupkan semula pada dunia yang sama, bukan dunia lain. Tuan-tuan. Jadi apakah pengajaran pada ayat yang ke-31 ini? Ayat 31 ini menyatakan kepada kita bahawa kehancuran umat terdahulu sepatutnya dijadikan pengajaran kepada umat yang datang selepasnya. Sepatutnya umat-umat terdahulu tu, kalau dibinasakan Allah Ta'ala, sepatutnya kita mengambil pengajaran. Tetapi di kalangan mereka itu bukan mengambil pengajaran, malah mereka berbangga pula dengan kesan-kesan sejarah.
seperti kesan-kesan sejarah yang terdapat di Mesir, kan piramid itu dijaga dengan baik dan sebagainya. Mereka berbangga dengan kesan-kesan sejarah. Kemudian kerajaan Babylon di Iraq, kerajaan Babylon di Iraq, mereka kata berbangga dengan kesan-kesan sejarah mereka, tapi mereka tidak mengambil pengajaran daripada kesan sejarah itu, di mana umat-umat yang sebelum itu telah pun dibinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau di Malaysia pun begitu juga, banyak kesan-kesan sejarah yang digali, kemudian diberitahu dan dihebahkan dengan kesan sejarah tadi, tapi mereka tidak mengambil pengajaran daripada kesejarah. Dan sepatutnya kita mengambil pengajaran daripada kesan sejarah, di mana umat-umat terdahulu itu yang mana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka itu dibinasakan akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang seterusnya Allah Taala menyebut dalam Quran, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, dan tidak ada suatu makhluk pun melainkan dihimpunkan di tempat pembicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan daripada kami. Balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafsiran ayat 32 ni menyatakan bahawa setelah Allah Ta'ala menjelaskan tiada sebarang peluang untuk kembali ke dunia semula, lalu ayat ini menjelaskan bahawa semua makhluk akan kembali kepadanya dan dihimpunkan di pada mahsyar, serta wujudnya perhitungan amalan dan pembalasan pada hari kiamat tersebut. Wa in kullun lamma jami'u ladaina muhdharun. Wa in kullun lamma jami'u ladaina muhdharun. Dan sesungguhnya seluruh umat-umat terdahulu, umat sekarang, umat yang akan datang, bahkan sesiapa sahaja yang hidup dunia ini, pasti semuanya akan dihadirkan. Pasti semuanya akan hadir. Umat yang terdahulu, umat yang sekarang atau umat yang akan datang lah. Selepas daripada kita besok, ada pula generasi-generasi baik lagi mana tidak berlaku kiamat, akan ada generasi-generasi yang selepas ini. Jadi mereka juga besok akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihitung segala amalan-amalan mereka, sama ada baik ataupun buruk, untuk menerima balasan di atas segala amalan yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah Taala juga menyebut ayat yang ada persamaan dengan ayat 32 ini, itu ayat dalam surah Hud. Ayat surah Hud ayat 111, Allah Taala menyebut dalam Quran, wa inna kullan lamma yuwaffiyahum rabbuka a'malahum. Yuwaffiyahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amalan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang telah mereka kerjakan. InsyaAllah tuan-tuan. Dalam syair Arab menyatakan, dalam tafsir Fakhr Razi, ada menyatakan bahawa satu syair menyatakan bahawa walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahatan kulli hayy walakin idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'dahu min kulli syai'. Maksudnya jikalau semuanya kami, apabila kami mati dan kami tinggalkan, nescaya kami mendapat kerehatan daripada setiap benda yang hidup. Bagi setiap benda yang hidup. Walakin tetapi iza mitna buisna, tetapi apabila kami mati, kami besok akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu min kulli syai', dan kami akan ditanya di atas sesuatu. Ini syair Arab lah. Yang terdapat dalam tafsir Fakhr Razi menyatakan law anna min iza mitna turikna lakana al-maut rahatan kulli hayy walakin iza mitna bu'isna wa nus'alu ba'dahum min kulli syai'. Dan sekiranya bila kami mati dan kami ditinggalkan, nasihat mati adalah rehat bagi setiap yang hidup, tetapi sebaliknya bila kami mati lalu dibangkitkan dan kami akan disoal di atas setiap sesuatu, min kulli syai', daripada setiap sesuatu yang kami lakukan, sama ada kecil ataupun besar, semuanya akan ditanya dan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pengajaran pada ayat 32 ini? Pengajarannya yang pertama, setiap
suatu penjelasan bahawa setiap manusia akan kembali dan akan berlakunya kiamat dan berlakunya perhitungan, dan manusia semuanya akan dihimpunkan daripada umat-umat yang terdahulu, daripada berapa banyak para nabi dan para rasul yang telah pun dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana rasul ada 313. Para nabi pula ada, dia menyatakan bahawa 240,000. 240,000 para nabi. Tuan-tuan bayangkanlah berapa pula umat dia. Ada umat yang tidak ada pengikut, ada nabi yang tidak ada pengikut, ada nabi yang punya pengikut yang sedikit, dan ada pula pada nabi punya pengikut yang sangat ramai, seperti umat baginda Rasulullah SAW. Jadi nabi punya umat yang sangat ramai, pengikut yang sangat ramai. Jadi semua umat-umat tu semenjak daripada Nabi Adam AS sampailah umat Nabi Muhammad SAW ini semuanya akan dikumpulkan di pada mahsyar dan hitung segala amalan kita. Dalam bahasa Arab, kalimat kullu memberi maksud kehadiran di pada mahsyar adalah meliputi keseluruhan kurun manusia. Maka tidak ada satu generasi atau kurun manusia pun yang terlepas dan terlibat dalam penghitungan itu. Manakala kalimah jami' memberi maksud bahawa tidaklah kehadiran mereka di pada mahsyar itu pada waktu yang berbeza dan tempat yang berlainan. Bahkan semua umat di setiap kurun dihimpunkan dan dihadirkan pada waktu dan tempat yang sama. Kalau dalam dunia ni kan, kehadiran adalah berbeza-beza. Kehadiran adalah berbeza dan tempat kelahiran pun adalah berbeza-beza. Ada yang lahir di Amerika, ada lahir di Eropah, ada lahir di Malaysia, ada lahir di Jepun, ada lahir di sana, di sini dan sebagainya. Jadi kelahiran itu merata-rata tempat yang terdapat dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan kelahiran pun adalah berbeza-beza. Berbeza-beza pada waktu dan masa yang akan berbeza. Ada juga ada persamaan. Lahir pada waktu yang sama tetapi tempat yang berbeza. Kan? Tapi dah akhirat besok semuanya akan dihimpunkan di tempat yang sama pada waktu yang sama. Masya Allah, tuan. Bayangkanlah tuan, berapa banyak manusia masing-masing akan keadaan berimpit-impit lah di antara sama lain, yang kemudian bermandi peluh, ada yang peluh sampai ke buku lali, ada yang peluh sampai ke lutut, ada peluh sampai ke pinggang, ada peluh sampai ke tahap leher, tahap mulut, dan ada yang tenggelam dalam peluh mereka sendiri. Masya Allah, kita tak tahulah. Nak dibayangkan bagaimanakah keadaan yang begitu parah besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghitung amalan manusia. Kemudian yang kedua, mati bukanlah kesudahan sebenar kehidupan seorang, tetapi dia merupakan permulaan hidup yang baru. Dia permulaan, mati adalah permulaan pada hidup yang baru, yang mana tempoh kehidupan selepas pada kematian besok adalah tempoh kehidupan yang lagi lama pula. Kalau umur kita tuan-tuan, umur kita 60 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, adakah dalam kubur itu pun adalah 60 tahun? Belum pasti lagi, kemungkinan lagi lama lagi kita hidup dalam kubur. Kemudian di padang mahsyar besok lagi lama lagi. Satu hari bahkan seperti 1000 tahun. Kemudian besok bila dah habis perhitungan besok, maka ke syurga atau neraka pun kekal. Kita kekal dalam syurga dan dia kekal dalam neraka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dihindar daripada azab neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi tuan, 3 ayat. 3 ayat kita dapat berkongsi pada pagi ini. Ayat yang ke-30, ayat yang 31 dan ayat 32. Mudah-mudahan dengan adanya perbahasan dan perbincangan pada pagi ini, alhamdulillah kita sebanyak dapat meningkatkan pemahaman kita dan juga dapat meningkatkan ilmu kita, memantapkan lagi akidah kita, takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dimasuk dalam golongan orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana ta'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din.
Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma tahassana bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirf anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tawalba bilutika ya latif ya khabir innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.